Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan, saya Felani Stefanzico akan membentangkan berkaitan dengan kajian kami untuk pembentangan Enricon 2020. Saya daripada College Community Beaufort, Sabah. Jadi tajuk kami ialah keberkesanan alat bantu mengajar Easy Band dalam amali pendawaian elektrik fasa tunggal di College Community Beaufort. Jadi penulis ataupun yang terlibat dalam kajian ini ialah saya sendiri, Encik Felani Stefanzico, Nur Atika Ashurah binti Abdullah dan juga Christopher Asok. Okey, jadi saya pergi kepada pengenalan kepada kajian kami. Okey, Easy Band ini adalah merupakan alat bantu mengajar yang mana diterapkan di dalam amali di College Community Beaufort dalam program Sijil Teknologi Elektrik. Jadi dalam program Sijil Teknologi Elektrik ini ada subjek yang dipanggil pendawaian elektrik fasa tunggal SKI 1033, yang mana dalam subjek ini memerlukan pelajar untuk melakukan amali iaitu membengkokkan PVC. Jadi untuk itu Easy Band ini dibangunkan adalah sebagai salah satu alat bantu mengajar, membantu pelajar dari segi pembengkokan PVC conduit pipe untuk membantu mereka dalam melaksanakan amali dalam subjek ini. Okey, jadi itu adalah sedikit sebanyak tentang pengenalan. Jadi alat bantu mengajar ini juga adalah pentinglah dalam memastikan penyampaian maklumat yang lebih berkesan, dan kami sebagai seorang pensyarah harus lebih kreatif dalam membangunkan alat bantu mengajar ini kepada pelajar-pelajar sebagai salah satu CQI, Continuous Improvement, dalam kami punya PDP sebagai seorang pensyarah. Okey, penyataan masalah ini berpunca, masalah ini yang pertama sekali ialah pelajar membengkokkan PVC conduit dalam amali mereka menggunakan anggota badan mereka sendiri. Jadi tidak ada alat yang sesuai yang digunakan dalam amali mereka, so mereka menggunakan anggota badan mereka. So Easy Band ini adalah dibangunkan daripada tiada alat kepada ada alat medium, yang mana alat ini membantu mereka untuk memastikan pembengkokan dibuat secara lebih sekata dan memenuhi kriteria yang kita kehendaki dalam silibus mereka. Okey, selain dari itu juga, okey, bila mereka membuat benda tu lebih efisien, maknanya masa yang mereka peruntukkan untuk melakukan amal itu lebih pendek. So ini caterlah kepada continuous quality improvement yang kita buat, yang mana silibus ini pada dahulunya dikurangkan daripada 104 jam kepada 70 jam per semester untuk subjek ini. Jadi dengan adanya Easy Band ini, maknanya jam itu dapat kita penuhilah, amal itu kita dapat penuhi, kita dapat sempat untuk laksanakan benda ni dan membantu mereka lebih menjimatkan masa lagi lah dalam PDP mereka. Okey, objektif dia ada 4. Salah satu ialah mengukur tahap keberkesanan alat Easy Band dalam membantu menyelesaikan masalah, membentuk konduit pelajar semasa sesi amali pendawaian elektrik SKI 1033. Kedua, mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar berkenaan pelaksanaan amali membentuk konduit dalam subjek SKI 1033. Ketiga, mengenal pasti kesesuaian reka bentuk alat Easy Band sebagai alat bantu mengajar dalam amali membentuk konduit. Keempat, memahami kesan reka bentuk alat Easy Band terhadap motivasi pelajar semasa amali. Persoalan kajian, sejauh mana pengetahuan pelajar berkenaan amali membentuk konduit 90 darjah bengkok dan 135 darjah offset. Adakah alat bantu mengajar ini memenuhi kesesuaian reka bentuk dalam melaksanakan amali membentuk konduit dalam subjek SKI 1033 pendawaian elektrik fasa tunggal? Dan persoalan kajian juga, sejauh mana tahap motivasi pelajar terhadap alat Easy Band yang diterapkan dalam pelaksanaan amali? Dan yang keempat, adakah wujud hubungan antara kesesuaian reka bentuk dengan tahap motivasi pelajar? Jadi di sini juga kita ada terapkan hipotesis kajian, yang mana kita cuba nak hubungkan, terdapat H1, iaitu hipotesis terdapat hubungan yang positif antara reka bentuk alat bantu mengajar dan juga tahap motivasi pelajar. Skop kita ialah tempat di College Community Beaufort, program Sijil Teknologi Elektrik,
Sesi pelajar ialah pelajar yang mendaftar pada sesi semester 1 ambilan Jun 2019 dan Disember 2019. So populasi itu ada 55 orang dan sampel adalah 35 responden. Tinjauan literature daripada literature yang MA Abdul Lahim, MZ Mat dan F Bacok ni adalah melalui paper mereka, mereka telah menghubungkan reka bentuk dalam hipotesis mereka, reka bentuk dan juga motivasi pelajar. So rujukan paper saya ini adalah salah satu daripada mengambil daripada rujukan daripada paper mereka yang telah mereka lakukan. Selain daripada itu juga yang kedua ialah Zakiul Human bin Mahmud, Syarafina binti Syaril dan Nur Hidayah binti Abdul Salam 2018. Kajian berkenaan alat bantu mengajar iaitu Bakadol, dan di sini juga saya melihat dan merujuk kepada kaedah analisis yang mereka lakukan. Abdul Rahim Hamdan dan Hayazi Muhammad Yasin 2010 dalam melibatkan hasil kajian mereka iaitu alat bantu mengajar, yang mana hasil daripada mereka ialah tahap penggunaan yang tinggi iaitu ABM di kalangan guru-guru teknikal. So ABM ni adalah, ataupun alat bantu mengajar ni adalah pentinglah di kalangan pengajar-pengajar dan pensyarah. Seterusnya ialah metodologi. Kaedah yang saya gunakan kuantitatif. Pengumpulan data ialah soal selidik. Analisis perisian digunakan IBM SPSS statistik 26. Terdapat 4 bahagian dalam item borang iaitu demografi bahagian A, bahagian B pengetahuan, bahagian C reka bentuk dan bahagian D motivasi. Demografi adalah latar belakang kepada responden. B pengetahuan, kita nak tahu soalan yang saya lakukan ialah 10 soalan iaitu melibatkan jawapan ya atau tidak. Dan bahagian reka bentuk dan motivasi iaitu bahagian C dan D, masing-masing ada 10 soalan menggunakan kaedah skala Likert 1 hingga 5. So kajian rintis telah saya lakukan dan nilai skor Alpha Cronbach iaitu sebanyak 0.873. Okey, jadi kajian ini adalah kukuh untuk diedarkan kepada responden. Okey, dapatan kajian demografi secara ringkas, jantina kesemuanya lelaki 100%, jurat umur iaitu majoriti 54% adalah 89 hingga 19 tahun, 40% 20 hingga 21 tahun, dan selebihnya 6% iaitu 22 tahun ke atas. Bangsa pula Bumi Putera Sabah iaitu sebanyak 88% majoritinya, dan kedua Bumi Putera Sarawak 6%, dan selebihnya Melayu, Cina dan India adalah 0%. Dapatan kajian, okey. Rajah satu ini iaitu bahagian B. Bahagian B adalah melibatkan jawapan ya atau tidak, iaitu berkaitan dengan pengetahuan responden. So soalan B1 hingga B3, pelajar tahu akan keperluan permukaan yang lengkung bagi membentuk PVC dan tiada alat yang terdapat di dalam bengkel bagi melakukan amali tersebut sebelum wujudnya easy band ini. Soalan B4 dan B5 secara dapatan kajiannya hasilnya ialah pelajar tahu dan faham pelaksanaan amali pendawaian yang memerlukan mereka untuk menghasilkan bentuk konduit 90 darjah bengkok dan 135 darjah offset. Okey, soalan B5 dan B10 kita dapati majoriti pelajar bersetuju. Kaedah sekarang menghasilkan bentuk konduit adalah tidak sekata, kesan lipatan permukaan pada lengkung dan kesukaran untuk memasukkan kabel dalam konduit. So secara ringkasnya dapatan kajian ini kami telah tanya kepada pelajar-pelajar sendiri, iaitu secara ringkasnya majoriti mereka mengetahui bahawa wujudnya permasalahan pada amali tersebut, iaitu tidak terdapatnya alat untuk membantu mereka membengkokkan konduit, dan juga terdapatnya permasalahan lain iaitu kesan lipatan yang akan terbentuk apabila mereka menggunakan anggota badan mereka sendiri. Okey, jadi peri pentingnya alat untuk dibangunkan. Okey. Lepas tu dapatan kajian daripada bahagian C dengan D. Okey, analisis keseluruhan kajian. Okey, jadi kita dapati bahagian C reka bentuk easy band mempunyai min pada tahap yang tinggi iaitu 4.283 dan sisian piawai 0.717.
Motivasi pelajar pula, iaitu bahagian D, ialah 4.317, iaitu pada tahap yang tinggi, dan sisihan piawai ialah 0.670. Jadi keseluruhan min adalah pada kajian ini ialah 4.3, iaitu berada pada tahap tinggi dan mempunyai sisihan piawai 0.694. Jadi hasil dapatan kajian ini meringkaskan bahawa kecenderungan positif yang tinggi pelajar terhadap reka bentuk easy band, iaitu memudahkan pelajar sesuai dengan reka bentuk dan membantu pelajar menghasilkan bentuk konduit yang dikehendaki. Selain itu juga motivasi pelajar juga selepas menggunakan easy band ini semasa amali juga turut dipengaruhi secara positif. Okey. So dalam kajian ini sebenarnya kita cuba kaitkan apabila kita mereka bentuk sesuatu alat easy band tersebut, kita reka bentuk cantik dan reka bentuk itu sesuai dengan keadaan mereka, dan dalam masa yang sama mereka punya motivasi untuk belajar lebih dan untuk supaya moral dia orang lebih meningkat, itu adalah lebih kecenderungan tu lebih positif. Okey. So, korelasi, dapatan kajian yang berkaitan dengan korelasi pula ialah kita dapati apabila reka bentuk sebagai pemboleh ubah dan juga kesan sebagai pemboleh ubah yang utama, okey, kita dapati bahawa hubungan di antara reka bentuk alat easy band dengan motivasi pelajar adalah signifikan. Okey, Pearson correlation adalah pada tahap yang tinggi, iaitu 0.953. Okey, dan nilai P dia ialah 1.24 darab 10 negatif 18, yang mana nilai tersebut adalah lebih kecil berbanding 0.05, menunjukkan bahawa hipotesis null hipotesis ditolak dan alternatif hipotesis diterima. So ini memberi maksud bahawa terdapatnya hubungan yang kuat di antara reka bentuk dan juga kesan kepada keberkesanan kepada easy band itulah keberkesanan dia. Okey, alat bantu mengajar mempunyai perbincangan dia pula ialah alat bantu mengajar mempunyai reka bentuk yang sesuai dengan kerja amali pelajar membentuk konduit. Selain itu juga motivasi pelajar juga turut meningkat disebabkan penggunaan alat mengajar easy band ini. Dan juga korelasi Pearson yang dilakukan menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara reka bentuk pelajar dengan motivasi pelajar. Hal ini menunjukkan bahawa semakin baik kesesuaian reka bentuk alat easy band, semakin tinggi motivasi pelajar semasa melakukan amali. So secara kesimpulannya, melalui analisis ini kita dapati bahawa alat ini pelajar tahu akan permasalahan yang mereka hadapi, okey, pada proses PDP dan amali tersebut, iaitu mereka menghadapi kesukaran untuk membengkok dan secara tidak langsung mereka melakukan banyak kesilapan dan pembaziran berlaku. Okey, mereka dan itu juga menyebabkan motivasi mereka down, moral mereka down. So dengan adanya easy band ini kita dapati bahawa dia boleh membantu pelajar mempercepatkan kerja amali pelajar supaya pelajar tu lebih dan motivasi pelajar tu lebih meningkat. Itu kesimpulan yang kita dapatlah. So itu sajalah untuk pembentangan saya. Sekian dan terima kasih.